Boleh start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa' syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk terus berada di dalam majlis ilmu, sama ada di dalam majlis berhadapan talaqi ataupun majlis online. Ianya merupakan satu perkara yang Allah pemudahkan bagi kita dalam keadaan yang begini. Maka kita minta Allah terima amalan kita, Allah jadikan amalan kita ini berat timbangannya di akhirat kelak dan menyebabkan kita dipermudahkan bagi jalan kita untuk masuk ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, pelajaran yang lepas kita telah bicarakan dalam surah Al-Ghashiyah, ya, berkaitan dengan hari pembalasan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita membicarakan tentang Al-Quran, yang pertama sekali usul bagi agama kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah sahihah ataupun hadis yang sahih, setelah jelas kesahihannya tidak boleh ditolak, kerana itu adalah kalam yang sahih datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang datang Al-Quran, begitu juga dengan hadis. Al-Quran tidak boleh dipisahkan. Ya, Al-Quran dengan hadis tidak boleh dipisahkan sama sekali, kerana Al-Hadis dia akan mentafsirkan Al-Quran. Ini usul bagi agama kita. Ya, orang-orang yang memahami agama Islam ini paling kurang dia kena faham bahawa Al-Quran tidak boleh diasingkan, dipisahkan dengan hadis. Kerana apa? Kerana hadis itulah yang akan menterjemahkan Al-Quran. Hadis itulah yang akan menerangkan Al-Quran dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Al-Hadis tidak boleh dipisahkan dengan para sahabat, kerana mereka adalah penafsir yang terbaik, yang tahu apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan. Seperti mana Rasulullah mengetahui apa yang Allah maksudkan melalui wahyu, melalui jalan Jibril alaihi salam, begitu juga para sahabat memahami apa yang Rasulullah maksudkan. Adalah mustahil jika kita mengambil jalan-jalan selain daripada mereka yang terpilih ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ashabi kan nujum. Ya, sahabat-sahabatku seperti bintang di langit. Jadi oleh kerana itu dia tidak boleh dipisah. Kalau kita pisah, kita mengatakan aku ambil Al-Quran sahaja, sekarang masalahnya siapa yang akan menerangkan maksud yang Allah nak tu kalau tidak diambilkan daripada hadis? Aqimus salah, Allah katakan dirikan solat, bagaimana nak diperincikan kalau tidak hadis yang memperincikan? Tunduk bangkit kita, rukuk, sujud, i'tidal, baca Fatihah, baca doa istiftah, baca berbagai-bagai bacaan zikir yang disebut dalam hadis mengenai bab solat. Tetapi bila kita mengambil selain daripada itu ataupun tidak mengambil al-hadis, maka di situ akan berlaku kepincangan. Kerana apa? Al-Quran akan ditafsirkan oleh orang-orang yang sakit mentalnya ataupun yang akalnya tidak ada diwahyukan. Dia akan mentafsirkan ikut nafsu dia. Merbahaya. Agama akan berbahaya. Oleh kerana itu agama Islam merupakan agama yang paling tepat dan paling berkualiti yang dijanjikan dengan syurga. Maka dia mesti ikut prosedur yang ditetapkan. Taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat. Al-Quran dan Al-Hadis.
yang sahih. Kemudian Rasulullah kuatkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu berada di atas jalanku dan jalan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dikuatkan dengan hadis yang saya katakan, ya, yang mana khairun nasi qarni, mereka generasi yang terbaik adalah zamanku. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian zaman yang berikutnya, yakni para tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'in. Jangan dipisahkan kepada mereka yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah, jangan pisahkan perkara-perkara ini, kerana ini usul agama kita. Kerana kita melihat pengkhianatan berlaku di dalam agama-agama kita mutaakhirin ini, semenjak kebelakangan ini, sehingga mampu mereka berkata, ya, mampu mereka mengucapkan satu perkataan yang na'udzubillah min dzalik syarr, yang jahat di dalam agama kita. Jika Rasulullah memilih kanan dan Tok Guru aku memilih kiri, maka dia mengambil ikut Tok Guru memilih kiri. Kalimah kufur yang dikeluarkan daripada manusia yang mengatakan dirinya Islam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu cinta kepada Allah, ikut aku. Karena agama ini diturunkan kepada Rasulullah dan difahami oleh para sahabat. Tiba-tiba kita nak ikut orang selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarr. Tuan-tuan dan perempuan, kita berada di zaman yakni Ruwaibidah mula berbicara. Orang-orang yang dikatakan alim, ustaz-ustaz yang bukan ulama, membicarakan agama secara kotor, secara jahat. Kita berada di zaman penyeru-penyeru kepada pintu neraka. Kita berada di zaman manusia-manusia yang mana bertopengkan topeng sebagai seorang alim, tetapi mereka adalah orang yang jahat, yang membawa manusia-manusia ke jalan neraka. Na'udzubillah min zalik. Istiqamah. Pastikan diri kita beristiqamah di atas manhaj yang betul. Walau apa pun berlaku, walaupun apa yang terjadi, kita hendaklah istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Jangan sampai kita terikut jejak-jejak orang yang mengatakan dirinya Islam, yang Rasulullah sebutkan. Mereka membicarakan golongan yang Ruwaibidah ini, yang membicarakan urusan-urusan orang yang agama ini dengan cara yang tak betul. Jangan terpedaya dengan jubah dan serban. Ustaz, jubah serban, yalah, jangan terpedaya dengan jubah dan serban. Maksudnya, walaupun betul nilaian itu, ya, jubah serban itu pakaian yang baik, tetapi bukan hujah yang mengatakan dia tu betul. Berbahaya. Agama kita dalam keadaan yang berbahaya. Apabila tidak ada pembela-pembela yang mempertahankan agama kita, maka agama ini akan hancur. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ini dia zaman. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati. Nafsi, nafsi. Masing-masing cuba, ya, mengemaskan diri dia. Pastikan Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik itu ada dalam diri kita. Kita ucapkan jazahullah khairan kepada Baitul Salam, ya, Baitul Sunnah, Yayasan Ta'alim, MRM, apa lagi yang menyampaikan, mana-mana jemaah yang menyampaikan risalah tauhid, risalah kebenaran ini. Ya, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang besar. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita semua duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi ini di antara perkara yang penting, ya, supaya kita memahami bahawa manhaj kita adalah manhaj yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasul, dan kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan. Sama ada kita nak pilih, ya, yang itu ke yang ini, tak. Kita telah diarahkan untuk memilihkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma. Kita diarahkan untuk memilih apa yang Allah dan Rasul arahkan. Ghuraba. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang Rasulullah ingatkan kepada kita tentang bada al-Islam ghariban. Islam bermula dengan dagang asing. Sayaudu ghariban kama bada'a. Dia akan menjadi asing
satu hari nanti, seperti mana bermulanya asing, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang asing ini. Jadi kita tak perlu risau, tak perlu takut. Bagi saya, ya, keimanan kita hendaklah tinggi kepada Allah, keyakinan kita hendaklah tinggi kepada Allah, ya, perasaan kita hendaklah terlalu agungkan Allah dan Rasul, dan kita tidak perlu tergoncang dalam bab ini. Kerana Rasulullah telah memberikan peringatan kepada kita, golongan yang berjaya ini akan muncul. Siapa yang nak join, join. Tak perlu berdaftar, hanya memerlukan ittiba'ur Rasul, mengikut Rasulullah. Bukan ittiba' untuk guru, tetapi ittiba'ur Rasul, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan berjaya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Dan tidak ada siapa yang boleh memudaratkan mereka atau menghancurkan mereka. Hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah, menang ataupun mati syahid. Maka insya-Allah istiqamah dalam bab ini, dan mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada fitnah akhir zaman yang berakhir dengan satu fitnah yang besar, fitnah Dajjal. Baik, kita sambung balik surah Al-Ghashiyah. Pada ayat yang berikutnya, kita ambilkan sedikit dulu ayat yang kita dah baca, ayat ke-8. Namun kita tambahkan nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Ghashiyah, surah yang ke-88. Ayat yang ke-8. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang kerana usahanya dalam syurga yang tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang tinggi. Dan gelas-gelas yang tersusun. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permaidani-permaidani yang terhampar. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, keadaan penghuni syurga di hari kiamat. Pertama, tuan-tuan dan perempuan, bila saya membicarakan dalam bab ini, iman. Iman adalah satu perkara asas dalam membicarakan ini. Dan bagaimana kita nak menghayati perkara ini kalau iman tidak ada? Dah saya katakan beberapa kali, kita kena menghayati dan cuba menghayati melalui iman yang kita anuti dengan cara yang betul. Seperti mana yang saya pernah katakan, jangan kita sebut Allah, kita sebut air, sama perasaan kita. Jangan. Bila kita sebut Allah, sebut mikrofon, sebut buku, sama je. Jangan sama sekali. Silat-silat sebut Allah, sebut pizza, yang pizza tu nampak mengalirkan air liur dia. Sebut Allah, sebut handphone, handphone tu lebih menggerakkan hati dia, ya, rindu kepada handphone. Ya. Percaya atau tidak, kita bicara iman kita. Bila tertinggal handphone, macam mana kedudukan kita? Bila terhilang handphone, ya, mula kita mengelabah. Apatah lagi bagi mereka-mereka yang menyimpan rahsia dalam handphone, lagi mengelabah. Bagaimana kita bila tertinggal mengingati Allah dalam bab sembahyang, ada mengelabah. Kita, ya, terlupa zikir pagi dan petang, ada mengelabah. Tuan-tuan dan perempuan, inilah iman kita. Ya, membicarakan persoalan diri kita, bagaimana kedudukan iman. Oleh kerana itu perkara iman ini perlu dilatihkan. Perlu dipaksakan.
Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berusaha, berjihad, mempertahankan, membetulkan dirinya, mengajar iman dalam dirinya adalah untuk dirinya sendiri. Kita melakukan amalan ini untuk diri kita, bukan untuk sesiapa. Bukan untuk Allah. Allah tak perlu itu semua. Tetapi kita lakukan untuk diri kita yang nak membeli syurga Allah di sana nanti. Tuan-tuan dan perempuan, selagi iman kita tidak terpasak beriman kepada Allah dengan secara sebenar-benarnya, iman yang lain akan kurang. Kalau kita tidak pasakkan iman kita beriman kepada Rasul dengan sebenar-benarnya, yang lain akan lemah. Walaupun kita menangis, kata sedih, ya, terharu, teringat kematian, sebenarnya ianya lemah. Keimanan yang perlu ditanam, beriman dengan Allah, beriman kepada Allah dengan sifat rububiyahnya, dengan asma wa sifatnya, diikuti dengan beribadat, bertauhidkan uluhiyah, maka di sana akan mendatangkan kejayaan. Dan kalau selagi kita menyebut air, menyebut Allah tak ada berubah, maka dia tak akan berubah. Kalau kita sebut apa juga, bila kita sebut Allah, tidak ada perasaan, ya, takut dalam hati kita, dia tak akan berubah. Paksakan diri kita. Bagaimana bila kita menyebutkan Rasulullah, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menyebut Rasulullah, kita dalam minda kita ittiba'ur Rasul. Terus kita tahu bahawa itu ittiba'ur Rasul, kena ikut Rasulullah. Begitu juga kita beriman dengan Allah, kena ada keyakinan yang mutlak. Itu pasal bila orang yang beriman, bila dia mengingatkan Allah tu, dia lain dalamnya. Perasaan takut, perasaan harapan, perasaan rindu tu muncul. Maka di sana akan datang perkara-perkara yang begini. Kerana kita membicarakan satu persoalan ghaib yang memerlukan keimanan, yang memerlukan kerinduan, kerana kita nak masuk syurga. Kalau tidak, kita tak akan rasa apa, melainkan kita baca macam itu saja. Oleh kerana itu kita menyaksikan dalam siri apabila Abu Bakar nak melakukan solat, apa berlaku? Ya, yang Rasulullah kata suruh Abu Bakar mengimamkan orang. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar tak boleh mengimamkan orang. Kenapa? Kerana sentiasa menangis waktu solat. Kenapa nak menangis? Tuan-tuan dan perempuan, apabila seorang hamba itu berhadapan dengan Allah, dia terasa bahawa dia berhadapan dengan penciptanya yang maha agung, yang dia akan berbicara setiap kalimah dalam Fatihah itu. Maka dia tahu kedudukannya. Oleh kerana itu jiwa dia hidup. Kalau tak salah saya, ya, apabila seorang tabi'in mengatakan, Tawus ataupun siapa, ya, terlupa. Dia mengatakan, bila aku terjaga tengah malam, teringat neraka, tak boleh tidur dah. Apa maksud dia? Itulah iman yang menggerakkan dia. Supaya pergi bermunajat dengan Allah. Itulah iman yang menggerakkan kita. Kita mampu bangun tengah malam, bermunajat dengan pencipta kita, dalam keadaan kita merindui dia. Kita mengharapkan pengampunan dia. Kerana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda tentang turunnya Allah di langit bumi. Lalu mengatakan, siapa yang meminta, aku akan berikan. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan tunaikan. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan ampunkan. Dia datang bermunajat kepada Tuhannya. Oleh kerana itu orang-orang yang dalam keadaan merindui Allah, dia mengadu, dia berdoa. Memang dia berhadapan dengan Allah seperti mana yang kita berhadapan. Tapi kita berhadapan adakah dengan perasaan rindu dan dendam kepada Allah? Dia bermunajat, ya Allah, ampunkan aku, dengan hatinya terus kepada Allah. Itu yang kita nak. Munajat yang begitu yang kita nak, yang akan membuahkan hasil dia. Iman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, bila saya akan bicarakan tentang ayat ini, pertama, iman perlu ada dalam hati. Yakni keyakinan, tak ada ragu-ragu tentang kehidupan nun di sana, kehidupan akhirat. Apabila Allah mengatakan dalam ayat ini, wujuhun yawma idzin na'imah. Ini adalah di antara mukaddimah yang pernah saya ceritakan, bahawa inilah perjalanan kehidupan akhirat yang mana memerlukan keyakinan dan memerlukan pengharapan. Apabila
ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan berkaitan dengan syurga. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk memahami bahasa Arab. Ya, apa yang Rasulullah arahkan apabila sampai ayat-ayat berkaitan dengan syurga, maka kita meminta kepada Allah syurga. Ya, bukan meminta di atas dasar lidah sahaja, tetapi minta yang keluar daripada hati kita. Ya Allah, aku inginkan syurga. Kerana keyakinan itu nak dibentukkan dalam minda kita, dalam jiwa kita, memerlukan paksaan supaya kita boleh melatihkan diri kita, ya, sampai tahap keyakinan itu sampai ke muncak. Sampai tahap keyakinan itu, bila kita nak lakukan maksiat, kita mula berfikir Allah, ya, ketakutan kepada Allah, sampai begitu. Hatta apa yang kita lihat pun sampai kita berfikir, ya Allah akan dihisapkan di depanmu. Ya, berbicara begitu sekali. Baik, jadi dalam bab ini, tuan-tuan dan perempuan, kerana ianya merupakan asas yang penting bagi kita yang menganut agama Islam, yang beriman dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak, dia akan jadi begitulah. Ya, yang dikatakan bila Rasulullah ke kanan, Tok Guru ke kiri, dia akan ikut Tok Guru tanpa mengikut Rasulullah. Kalimah na'uzubillah. Dia tidak meletakkan Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Dia tidak meletakkan Rasulullah pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seolah-olah Tok Guru itu adalah Rasul. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, keimanan ini amat penting. Apa yang kita belajar pada Al-Quran dan As-Sunnah, kena pertahankan. Kena pertahankan. Akidah ahli sunnah yang sebenar ini kena pertahankan. Para Rasul, para sahabat telah mempertahankan sampai tergadai nyawa mereka, mempertahankan Rasulullah sewaktu Rasulullah hidup. Maka tanggungjawab kita lah pula mempertahankan Rasulullah SAW selepas wafatnya baginda. Tapi dengan apa? Belajar dengan ilmu yang tepat dan keyakinan kita yang bersungguh-sungguh. Ini bukan permainan dah. Dah sampai tahap dakwah itu, ya, seruan kepada pemujaan Tok Guru, bukan lagi kepada Rasulullah. Ianya bukan permainan, ya, tetapi ia merupakan satu perkara penyeru kepada neraka. Na'udzubillah min zalik. Walau apa pun alasan. Na'udzubillah min zalik. Baik. Ayat ini membicarakan apabila Allah berfirman, wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang kerana usahanya. Kita telah bicarakan pada pelajaran yang lepas bahawa muka-muka ini pada peringkat awal, ya, telah dikeluarkan cahaya pada muqaddimah kita berada di mahsyar. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang diberikan cahaya. Dan kita telah bicarakan di antaranya perkara yang paling penting ialah iman yang betul itu yang mengeluarkan cahaya. Kalau iman tidak betul, dia tidak akan mengeluarkan cahaya. Itu memang syarat dia. Kerana apa? Kalimah la ilaha illallah itu betul maksudnya dan betul diamalkan, maka dia akan mengeluarkan cahaya. Kalimah Muhammadur Rasulullah itu betul ucapannya, betul beramal dengannya, betul kepercayaan dengannya, maka dia akan mengeluarkan cahaya. Rukun iman 6 perkara itu dan agama kita perlu dijaga, maka dia akan mengeluarkan cahaya. Bukan sebarangan. Oleh kerana itu kita menasihatkan kepada mereka yang masih lagi tidak memahami tentang akidah ataupun tauhid yang mana Rasulullah ajarkan, belajar. Kerana itu iman yang terjaga, yang terpelihara, yang Allah telah menjaminkan bahawa mereka itu akan dapat petunjuk. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah, jika mereka itu beriman seperti mana kamu wahai Muhammad dan para sahabat beriman, faqad ihtadaw, sesungguhnya mereka itu akan mendapat petunjuk. Ini merupakan satu isyarat beriman cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman cara yang dibawakan oleh para sahabat. Walaupun orang nak kata apa sekalipun, saya katakan bahawa beriman cara Rasulullah, beriman cara sahabat, para tabi'in yang mengikut cara Rasulullah, tabi'in mengikut cara Rasulullah,
pasti selamat dan mereka itu sedang menuju jalan ke syurga. Dan mereka berada di atas titian sirat, jalan yang lurus, berbanding orang yang beriman dengan iman falsafah. Tak kiralah Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah. Semuanya itu bukan akidah ahli sunnah. Dan kalau mereka nak mempertikaikan, rujuk balik permulaan akidah-akidah tersebut. Supaya mereka tidak menyalahkan Rasulullah yang telah menyampaikan risalah. Mereka tidak menyalahkan imam-imam yang besar yang telah menganut akidah ini. Berbahaya. Akidah bukan main-mainan. Akidah menentukan syurga atau neraka kita. Kalau masih tak jelas juga, apatah lagi mereka berada di usia-usia senja, masih tak kenal lagi akidah yang dianuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, na'udzubillah min zalik, kita nasihat, belajarlah. Jangan malu untuk belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Baik. Jadi cahaya-cahaya yang kita terangkan pada pelajaran yang lepas sudah beberapa perkara. Namun ulama telah menyusunkan beberapa perkara di antaranya yang boleh mengeluarkan cahaya-cahaya pada hari kita di akhirat kelak. Yang kita dah sebutkan tadi, mahabbatullah wa ta'atihi wal ubudiyyati lahu subhanahu. Ya, mentaati Allah, beriman seperti mana yang diimani oleh para sahabat dan mencintainya dan mentaatinya. Kemudian di antara perkara yang boleh mendatangkan cahaya, ya, cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'ah, dan mengikutnya. Bukan sekadar cinta, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, lepas tu lepas tangan nak buat ikut suka aku. Tak boleh. Mutaba'ah, mengikut Rasulullah dalam semua bentuk. Na'udzubillah, ya. Allahu Akbar. Apabila kita menyaksikan fakta yang diberikan oleh ustaz tu, ya, apakah dia tidak menyaksikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum berada pada zaman Rasulullah? Kalau boleh, mereka nak buat apa yang Rasulullah buat. Ibnu Umar bila diletakkan seluar dia, ya, sampai paras separuh betis, dia tak ubah sehingga hari kematian Rasulullah. Bahkan orang mengatakan ubahlah. Kenapa? Rasulullah dah wafat. Wallahi, aku tidak akan ubahkan apa yang Rasulullah letakkan. Subhanallah, ajib. Sehingga kan masyhur Ibnu Umar, kalau dia berjalan, dia akan cuba cari di mana jalan-jalan yang Rasulullah pernah jalan. Dia akan cuba meletakkan kaki-kakinya di jalan-jalan tersebut. Sehingga kan kalau Rasulullah pernah buang air di satu tempat, dia pun akan duduk di situ walaupun dia tak buang air, tetapi dia mencangkung kerana ingin mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman kita katakan gila, tetapi mereka memahami kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Imam Malik yang dikatakan tidak memakai kasut di Madinah kerana mengharapkan tapak kakinya tersentuh di mana tempat tapak kakinya Rasulullah pernah kijak. Kerana keagungan Rasulullah. Kemudian kita menyaksikan para sahabat yang Rasulullah buang cincin yang dipakainya. Lalu orang kata, ambillah cincin emas tu. Wallahi, aku tidak akan ambil apa yang telah Rasulullah buangkan. Subhanallah. Emas dibuangkan begitu saja. Kerana cinta kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Apabila hari kewafatan baginda, Abu Bakar menyediakan tentera yang telah disusunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilantik ketuanya Usamah ibn Zaid. Umur Usamah 18 tahun pada ketika itu. Lalu sahabat minta tukarkan kerana Usamah terlalu muda. Usamah ibn Zaid 18 tahun. Ini di antara anak-anak muda di zaman kegemilangan Islam. Kita 18 tahun tengah main PUBG, main game, apa lagi? Ya, main pacak lagi. Berbanding dengan 3 generasi yang terbaik, Usamah ibn Zaid 18 tahun mengetuai tentera untuk bertarung dengan Rom. Dan mereka minta turunkan Usamah. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan turunkan Usamah.
Kerana ia adalah lantikan Rasulullah. Kerana apa? Rasulullah melantik Usama. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Dia tidak melantik ataupun mengatakan, melainkan semuanya adalah wahyu. Kalau Abu Bakar yang melantik, akal, ijtihad. Oleh kerana itu dia tidak turunkan. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mendengar orang mengeluarkan perkataan, jika tok guru Rasulullah ikut kanan, tok guru ikut kiri, kita ikut kiri, na'udzubillah min zalik. Kalimah kufur yang keluar. Kalimah kufur, bukan kalimah kafir, kalimah kufur. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auzubillah. Lepas tu mengaku cinta kepada Rasulullah. Lepas tu cinta mereka bernasyid je lah. Nasyid ya Habibi, ya Maulana, na'udzubillah. Lepas tu buat amalan-amalan, buat muzium Rasulullah dengan penipu surat-surat yang kononnya dari muzium Arab Saudi. Itulah puncanya. Cinta Rasulullah dengan menipu. Bukan cinta Rasulullah dengan ittiba'. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah, minta lindung kepada Allah. Kita minta lindung untuk diri kita pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa selesa dengan diri kita sekarang. Kita tak tahu kesudahan kita. Minta Allah sabatkan kita. Allah bagi petunjuk kepada dia, Allah bagi petunjuk kepada kita semua. Ataupun Allahumma arihna minhu. Allah rehatkan kita daripada dia. Kemudian yang ketiga, takwa kepada Allah. Ini semua saya ambilkan daripada dalil-dalil juga yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Cuma saya ringkaskan. Yang keempat, di antaranya yang boleh mengeluarkan cahaya, melakukan solat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, at-tahur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatul burhan. Ini di antara yang menceritakan tentang cahaya yang muncul daripada diri kita nanti di akhirat kelak. Yang kelima, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Apabila Allah mengatakan dalam firman-Nya surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu burhan ataupun hujah, petunjuk dari Tuhan kamu, dan dia telah turunkan kepada kamu cahaya yang jelas, nyata. Oleh kerana itu, jangan tinggalkan Al-Quran pada tiap-tiap hari. Tolong tuan-tuan dan perempuan, saya lihat dalam ini di antara fitnah, termasuklah diri saya pun, kadang-kadang kita terlepas, terlalai. Apabila kita meninggalkan Al-Quran, dalam keadaan kita tidak pernah meninggalkan handphone kita. Kita boleh duduk depan handphone kita, Facebook dia, WhatsApp dia, apa lagi, video-video dia, berjam-jam hanya duduk dengan Al-Quran satu muka surat, rasa penat, rasa letih, belum lagi menghafalnya. Tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan apa yang saya katakan ini di akhirat kelak, bahawa kita akan menyesal. Kita akan menyesal bila Al-Quran kita tidak membacanya, walaupun satu muka surat pada satu hari. Satu muka surat berapa minit? 2 minit je. Kalau orang yang agak terangkat tu tak apalah. Tetapi kalau orang yang biasa baca, 2 minit. Yang ni bacaan biasa je, 2 minit. 2 minit, tuan-tuan dan perempuan, 2 minit tak ada apa-apa. Tetapi itulah yang akan memberatkan kita, timbangan kita di akhirat kelak. Yang akan mengeluarkan cahaya kita di akhirat kelak. Berbandingkan kita buka Facebook, kita buka WhatsApp, kita buka Twitter, kita buka apa lagi. Dalam video tu, yang merabunkan mata kita, yang melalaikan, menyakitkan minda kita, otak kita, yang menjadi keraskan hati kita, dan akhirnya kita akan ambil hasil kita di akhirat kelak. Satu nasihat, cubalah dapatkan walaupun sedikit masa. Satu muka surat itu hanya cadangan. Buatlah banyak kali, bacalah banyak, hanya cadangan. Kemudian yang keenam, zikrullah, berzikir, mengingatkan Allah. Apabila Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih
fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ya. Ayat ini telah mengisyaratkan kepada kita bahawa di sana orang yang berzikir kepada Allah, apa juga zikir pagi, petang, paling kurang lepas solat, ya, itu termasuk zikir-zikir yang kita baca. Baca, tuan-tuan dan perempuan, baca zikir lepas solat, zikir pagi petang. Kerana bila kita membacakan, sebahagian dari pandangan ulama yang disebutkan barang siapa yang membaca zikir selepas solat, zikir pagi dan petang, dia termasuk dalam adz-dzakirina katsiran wadz-dzakirat, orang yang banyak mengingati Allah, ya, di kalangan lelaki dan perempuan. Buat. Ya, tapi ingat, zikir mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita lihat, ya, kebanyakan masyarakat kita zikir lepas solat pun masih lagi tidak mengikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasal tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, nikmat Allah bagi kita memahami sunnah. Kita dapat belajar dengan cara sunnah, dah tentu kita dapat pahala yang betul-betul bersih. Berbandingkan mereka, pertama, wallahu alam, ialah disebabkan campuran hadis-hadis dhaif, mereka tak belajar. Ya, lepas tu mereka mengikut orang-orang yang na'udzubillah. Bayangkan, saya teringat waktu zaman berserta dengan Al-Arqam dulu. Dulu geng Arqam juga ni. Tu pasal nampak ada yang kata, ustaz, sebab Arqam ke tu? Amboi. Ya. Zikir yang diajar pada kita, yang li khamsatun fi biha tu, kan? Dijadikan, didendangkan seperti nasyid lepas solat. Ya. Mustafa, Murtada, Fatimah, Mustafa, Fatimah, Murtada, Hasan dan Husin. Zikir Syiah. Kita tak tahu dulu, kita pulun lah. Kan? Rupanya zikir Syiah yang dikatakan boleh menghilangkan wabak, boleh kan? Boleh segala-galanya. Rupanya boleh memasukkan kita dalam neraka. Syirik. Ya, kita duk hafal. Bayangkan, itu lepas solat. Diajarnya kepada kita. Itu belum lagi yang dikatakan ilahi lastulil firdaus. Amboi, sayu aja waktu tu. Ya, duduk pula kemah ibadah di apa ni, Sungai Penchala. Kiri kanan hutan. Rasa sayu betul kan. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, nikmat Allah bagi petunjuk Quran dan Sunnah. Baik. Zikir kepada Allah dengan cara mengingati Allah. Itu belum lagi yang pernah saya cerita, zikir ikut tarikat Nasyabandi. Ya, sampai belaga kepala, sampai bergoyang rumah, bergoyang segala-galanya. Yang tidak pernah diturunkan Allah sebagai hujjah untuk beramal. Na'udzubillah. Allah maghfir li zunubi. Ya, Allah ampunkan dosa. Minta Allah ampunkan dosa. Alhamdulillah. Kita pun sama-sama dulu, ya. Orang muda ni insya-Allah, alhamdulillah, terjun terus ke sunnah. Bagus dah. Ya, kita dulu mencari, ya, mencari itu pun tak tahu Quran dan Sunnah lagi. Ya, masih mencari sampai di Pakistan lah dapatnya. Ya, alhamdulillah. Kemudian di antara yang boleh menyebabkan cahaya itu ialah qiraatus suratul kahfi yaumil jum'ah. Membaca surah Kahfi pada hari Jumaat. Ya, yang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka diberikan cahayanya, ya, yang mana di antaranya dengan Jumaat yang berikutnya. Dalam satu riwayat, dan dalam riwayat yang lain sampai ke Baitul Atiq, ya, sampai ke Kaabah. Okey. Yang ke-8 di antara yang boleh menyebabkan kita bercahaya, banyaknya nawafil dan iktisabul hasanat. Banyaknya melakukan perkara-perkara yang sunat dan mencarikan kebaikan-kebaikan yang untuk kita beramal. Ya. Ini di antara yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang menceritakan bagaimana kita boleh mendapatkan. Tentu dalam bab ini, ya, tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah, jika fardu kita dah mantap, ya, solat pada awal waktu, kan, kita jaga solat kita, buat qabliyah wa ba'diyah. Hak mana yang kita mampu. Tapi cuba istiqamahkan. Kerana istiqamah amat penting. Istiqamah ini amat penting kerana apa? Menentukan waktu kita sakit atau waktu kita sibuk.
Kalau tak ada istiqamah on off itu tak dikira. Ya, solat qabliyah kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, selalu tak buat. Duha kadang-kadang buat, selalu tak buat. Dia tak istiqamah namanya tu. Berarti kalau kita terleka ataupun terlupa ataupun sakit, maka ganjaran pahala tak dapat kerana tidak ada istiqamah. Tetapi yang istiqamah ini, macam mana istiqamah? Dia sentiasa buat. Kalau dia tertinggal, dia akan cuba cover balik. Itu dia istiqamah. Dia bukan kalau tertinggal dah lah tu. Tak. Kerana itu Rasulullah SAW di antara istiqamah yang ditunjukkan, dia tidak pernah meninggalkan salatul lail, solat malam. Jika dia terlepas, dia akan buat di waktu siang. Itu dia istiqamah. Tapi kalau kita terlepas, tak apalah. Malam nanti. Ya. Pun terlepas, tak apalah. Malam berikutnya. Sudahnya sampai, sudah. Naik iman balik, baru terjadi qiyamul lail. Okey? Jadi dia tak boleh begitu. Istiqamah. Ya. Kerana apa? Dalam hadis mengisyaratkan Allah akan, ya, dalam solat fardu dah memang Allah letakkan sayangnya, sukanya, ya, cintanya kepada kita. Tetapi dengan nawafil yang disebutkan dalam hadis, seorang itu melakukan berterusan sehingga datang, ya, ataupun Allah mencintainya. Okay, bila dah Allah cinta, habis ceritalah, ya, Allah mengasihinya dengan cara mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi yang kesembilan, as-sabar, bersabar. Dalam hadis yang pernah kita baca pada pelajaran tadi, was-sabaru diya, dan sabar itu cahaya. Ad-diya, ya, dia beza an-nur dengan ad-diya. Apa beza? Dalam bahasa Arab, nur dengan diya. Ya. Nur cahaya juga, diya cahaya juga. Oleh kerana itu kita kurang sikit, ya. Rabb, Allah, Tuhan. Ilah, Tuhan juga. Sudah. Tapi kita dah belajar dah, kan? Apa beza Rabb dengan ilah? Tahu tak, tuan-tuan dan perempuan, dapat membezakan Rabb dengan ilah. Ui, satu perasaan akan timbul, ya, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kerana kalimah Rabb itu, bila kita baca Quran nampak kalimah Rabb, kita dah tahu dah. Ya, ini berkaitan dengan rububiyah, ketuhanan yang maha agung, maha hebat, maha dahsyat. Ya, itu pasal bila pernah dengar Syuraim baca Fatihah aja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terus menangis. Mungkin disebabkan ayat sebelum tu, rakaat pertama dia baca tu, diikuti dengan kalimah Rabbil Alamin, terus menangis, teresak-esak, ya, Imam Masjidil Haram. Disebabkan dia faham. Macam, Alhamdulillah, macam kita ni, macam saya dah faham ni, kalimah Rabb dengan ilah, memang terasa keagungan Allah. Bila sampai ayat-ayat yang menceritakan rububiyah Allah tu, memang tak boleh, ya, rasa gelisah, rasa berbagai-bagai perasaan tu keluar. Kena. Oleh kerana tu Rabb dengan ilah dua yang berbeza. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Okey, tetapi ramai yang ada tauhid rububiyah bermasalah pada tauhid uluhiyah. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah mesti faham rububiyah, faham uluhiyah. Baru dia bergabung cukup cantik. Memang betul. Itulah jalan dia. Maka dia dengan nur ni, kenapa orang tak panggil dia Fatimah? Cahaya juga. Orang panggil Nur Fatimah. Muaz. Anak enta apa nama? Nur Fatin ke apa? Tak. Lupa dah. Okey. Kenapa dia tak panggil Diyaul Laili, panggil Nur Laili? Tidak, cahaya juga. Ya. Okey. Disebabkan kalimah nur dengan diya ini, ya. Nur cahaya, tetapi cahaya yang lembut. Ya, cahaya yang lembut seperti yang dikeluarkan oleh bulan. Bulan tu dipanggilkan cahaya nur. Itu pasal orang perempuan dipanggil Nur Fatimah. Dia tak panggil Diya. Ya, nur tu lembut. Kan? Nur apa lagi? Bantailah nur apa-apa pun, ya. Dan orang lelaki, orang panggil Diyaul Haq. Cahaya, Diya cahaya matahari. Itu cahaya dia. Beza cahaya bulan dengan cahaya matahari. Ya, cahaya matahari kuat, sekuat-kuatnya, panas.
Ya, itu pasal bila disebut Ziaul Haq, ya, Presiden Pakistan satu ketika dahulu, cahaya yang kebenaran. Begitu. Baik. Jadi as-sabar ini Rasulullah kata dia cahaya. Cahaya yang begitu terang, ya, yang akan mengeluarkan cahayanya di akhirat kelak. Kemudian di antara yang boleh mengeluarkan cahaya, ya, orang yang melakukan haji. Orang yang melakukan haji yang mana disebutkan di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani berkaitan Allah memuji mereka-mereka yang berada di Arafah pada hari Arafah. Ya. Di mana dalam hadis itu kita ambil pada akhir hadis, ya, yang berkaitan dengan orang yang berada dalam bentuk ghubar, berdebu, ya, pada hari Arafah. Lalu dikatakan bahawa pada rambut-rambut mereka itu akan terjadi cahaya pada hari kiamat. Ya, akan terjadi cahaya pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, orang yang pergi haji, alhamdulillah. InsyaAllah doalah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita semua dapat pergi haji. Amin. Ya, pasal susah dah. Ya, nak pergi haji. Orang yang tak cucuk dah satu bab. Ya, orang tak ada duit satu bab. Dah ada duit ada masalah lain pula satu bab. Ya, dah ada duit pun mahal pun satu bab. Jadi doakanlah. Ya, katanya haji tahun ni dibuka. Ya, dah 2 tahun menunggu kan. Tahun ni insya-Allah dibuka. Katanya lah. Ya, yang dapat tahu, dan saya pun akan pergi umrah dalam kalau tak ada halangan bulan 3. Lepas tu mudah-mudahan dapat pergi haji lah. Itu yang kita harapkan. Baik. Jadi haji di antara perkara yang boleh memberikan cahaya. Kemudian di antara yang boleh memberikan cahaya juga jihad. Berdalilkan hadis ayat Al-Quran dalam surah Al-Hadid, wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dan para syuhada di sisi Tuhan mereka, bagi mereka ganjaran yang besar dan cahaya yang terang. Okey, itu di antara berkaitan dengan jihad, ya, orang para syuhada. Dan yang ke-12, orang yang berqiyamul lail. Orang yang qiyamul lail. Ya, yang mereka berqiyamul lail, mereka mendapat cahaya di sisi Ar-Rahman. Ya. Ini berkaitan dengan Al-Quran juga di dalam ayat dan juga di dalam hadis. Ya, hadis yang dihasankan oleh Albani rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Kemudian orang yang al-mukusu fil masajid, yang sentiasa duduk di dalam masjid. Ya, yakni hatinya sentiasa berpaut pada masjid. Oleh kerana itu kedudukan masjid sebenarnya tinggi, tetapi masyarakat kita kurang, ya, nak duduk. Dan ada jemaah-jemaah yang suka duduk, tetapi itulah, ya, mereka inhiraf dalam bahagian-bahagian tertentu. Oleh kerana itu kita kena hidupkan, ya, kena hidupkan. Kenapa? Masjid adalah buq'ah ataupun satu tempat yang dicintai oleh Allah. Pasar adalah satu tempat yang dibenci oleh Allah. Tetapi kita menyaksikan mana yang paling banyak, pasar ke masjid? Pasar. Ya, pasar. Yalah, masjid kita hadapi banyak masalah. Kerana zaman sekarang ini tidak pernah mendidik anak-anak pergi ke masjid. Ya. Tetapi mendidik anak-anak pergi ke pasar. Jom pergi. Budak sukalah. Masjid tak ajak. Ini di antara fitnah kita akhir zaman. Ya, apabila kita tak memberikan semangat anak-anak pergi ke masjid, tak percaya, tengoklah. Budak-budak pergi ke masjid, dimarah pula, bising. Kan? Bising, main. Biarkan kalau sekadar main-main yang begitu. Marah. Ya. Budak pun berfikir, kalau aku pergi pasar ataupun pergi mall, aku tak kena marah. Aku pergi masjid, aku kena marah. Baik, aku pergi mall.
Itu dia. Saya teringat pasal kadang-kadang kita pergi ke masjid, di mana masjid-masjid luar tu, memang terkejut. Satu hari tu saya pergi salah satu masjid di Keramat. Saya tengok budak tu kena marah. Saya terkejut. Marah budak, kan? Apalah, bising-bising ni muka, kan? Dia marah. Waktu tu dah nak solat kalau tak salah. Lepas tu saya jumpa budak tu. Ya, saya kata, adik jangan terasa pakcik tu marah, ya, datang lagi masjid, tak apa, tak ingat bagi duit, kita tak ingat, tapi kita rasakan orang tua ni, ialah dia datang tak apalah, dia akan mati, ya, bila dia mati tak ada pengganti. Kalau dia marah budak tu keluar, ya, siapa nak gantikan masjid, ya, siapa yang nak duduk masjid? Jadilah surau-surau seperti mana surau yang di kampung. Tuan-tuan dan perempuan balik tengok surau-surau di kampung, di mana surau-surau di kampung tak didirikan solat. Dah tak ada orang. Orang tua dah mati, budak-budak tidak dilayan dengan cara yang baik. Akhirnya mereka pun tinggal surau. Ini di antara perkara yang menakutkan sebenarnya. Ya, menakutkan. Baik, ala kulli hal. Ya. Dan yang keempat, 14, at-taubah, orang yang bertaubat, ya, yang mana mereka itu diberikan cahaya yang banyak, yang besar, semuanya terdapat dalam Al-Quran secara kasar. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Jadi ini di antara perkara yang kita cuba dapatkan cahaya permulaan kita berada di akhirat kelak. Tuan-tuan dan perempuan, kalau permulaannya kat mana sebenarnya? Bila saya study balik, saya tengok balik, permulaannya adalah kita di sini. Kalau kita tak bersedia untuk mendapat cahaya di dunia, jangan harap kita akan dapat cahaya di akhirat. Bila kita la ilaha illallah, bila kita berada pada hari kematian, sakratul maut kita, sakratul maut kita menentukan kedudukan kita di akhirat. Di alam kubur dan di akhirat bergantung pada sakratul maut. Kalau kita merasakan kematian itu sakit ataupun susah ataupun menakutkan, kita tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tak akan suka untuk bertemu dengan kita. Berarti habis. Ya, masuk aja alam kubur dah bermasalah. Sakratul maut ataupun alam nazak itu, alam nazak itu penentu kedudukan kita di alam kubur dan alam akhirat. Oleh kerana tu bila kita menyaksikan alam nazak tu, apa berlaku pada Firaun? Dia boleh mengiktirafkan selama ni dia tak mengaku Allah sebagai Tuhan. Pada hari dia dimatikan, yakni pada alam nazak, sewaktu dia tenggelam timbul di lautan itu, ya, dia mengatakan aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Nampak tak? Allah ceritakan dalam Al-Quran dalam surah Yunus. Tapi dah tak boleh dah. Kenapa? Alam nazak di antara alam yang tidak diterima taubat. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun, kita nak bertaubat, kita nak bersedekah, nak menginfakkan pada sakratul maut. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ini, waktu sekarang ni, kita tengah bernafas ni pun, tak apa dalam kelas pun, beristighfar, bertaubat, minta keampunan kepada Allah. Ini dia waktu dia. Sebelum sampai waktu nazak. Kita akhir zaman ni sebelum sampai matahari terbit sebelah barat. Okey? Jadi ini dia. Ianya memainkan peranan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita, ya, cahaya yang terang benderang di akhirat kelak. Ya, sama ada cahaya itu dari muka kita ataupun cahaya di depan dan di belakang, di kanan kita. Baik. Allah berfirman lagi, lisa'yiha radiyah, merasa senang kerana usahanya, merasa senang kerana amalannya, merasa senang kerana ibadatnya, mengikut cara Rasulullah. Dia tidak akan diterima amalan yang hebat macam mana pun jika tidak mengikut Rasulullah. Dia akan menjadi debu yang berterbangan bila kita membawa amalan yang tidak mengikut Rasulullah. Semuanya disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Amalan-amalan kita, kalau kita nampak pada hari ini banyak tapi kualitinya tak ada, yakni tidak mengikut cara Rasulullah, maka akan menjadi debu yang berterbangan. Waktu itu baru kita menyesal. Na'udzubillah. Kemudian, oleh kerana itu, lisa'yiha radiyah ini merasa senang kerana usahanya. Kerana usahanya itu semuanya yang dikaitkan dengan amalan soleh.
Tuan-tuan dan perempuan, sepanjang hidup kita ni, dalam sehari suntuk 24 jam ini, kita sama ada kita melakukan amalan soleh ataupun tidak. Dan semuanya akan dapat ganjaran yang baik ataupun tidak, bergantung kepada apa yang kita lakukan. Walaupun kita tidak melakukan amalan khusus seperti solat, walaupun kita tidak melakukan amalan yang khusus seperti zikir, tetapi kita melakukan amalan-amalan yang seperti kita datang ke majlis ilmu. Ya, kita berehat kerana nak riliskan tension kita ke apa ke, mendapat ganjaran pahala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, nusukku, hidupku, kehidupan aku ni 24 jam ni, kerana disebabkan kita Muslim, Allah berikan ganjaran pahala. Berbeza dengan orang kafir. Ya, walaupun dia buat amalan yang baik 24 jam, dia tidak diterima oleh Allah. Itu kelebihan kita lah. Yang macam orang yang pencen, tak kerja, dapat pencen dia. Jadi kita bukanlah pencen, kita Muslim, ya, walaupun kita hanya duduk menung macam tu, masih lagi dapat ganjaran kerana sebagai seorang Muslim. Tapi nak ganjaran yang besar, tingkatkan amalan-amalan, ya, yang perlu kita lakukan. Fi jannatin 'aliyah, di dalam syurga yang tinggi-tinggi. Okey, ini di antara sifat syurga yang berada di bahagian atas. Sifat syurga itu adalah tinggi. Saya tak dapat nak bayangkan, cuma saya beriman dengan kedudukan syurga yang Rasulullah katakan dan Allah firmankan. Yang mana syurga mempunyai berapa tingkat? 100 tingkat, dan jangan terfikir macam 100 tingkat kita. Yang luasnya seperti luas langit dan bumi, hanya iman sahaja yang dapat membenarkan. Nampak tak? Bila saya membicarakan bab syurga ni, tuan-tuan dan perempuan, apa yang saya tergambarkan? Galaksi-galaksi, ya, yang mana bila Allah katakan seluas langit dan bumi ni, galaksi-galaksi yang berada di bawah langit pertama itu saja dah menunjukkan kebesaran. Apatah lagi syurga yang Allah akan bina untuk kita. Itu iman saya yakin, ya. Saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang bila membicarakan perkara-perkara begini, tu dia minda saya datang dari sudut kehebatan galaksi yang Allah cipta, luas kawasan, ya, di bawah langit yang pertama ni, menyebabkan saya merasa kagum, ya, kehebatan Allah, dan saya merasa rindu syurga yang Allah nak sediakan untuk kita. Allah berikan untuk kita pada zaman teknologi moden. Allah tak beri kepada para sahabat untuk menyaksikan apa yang kita saksikan, ya, di dalam teknologi moden yang ada pada kita ni. Kita boleh tengok galaksi, kita boleh tengok matahari, bulan, bintang, subhanallah. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, seharusnya benda-benda ini boleh menambahkan iman kita. Maka di dalam syurga yang tinggi, dan sifat syurga ini naik ke atas, dan sifat neraka turun ke bawah. Ya, sifat syurga naik ke atas, sifat neraka turun ke bawah. Yang mana satu hari Rasulullah SAW dan para sahabat mendengar dentuman, satu bunyi dentuman, tum. Lalu ditanya kepada para sahabat, tahukah kamu apakah itu? Mereka mengatakan hanya Allah dan Rasul yang mengetahuinya. Lalu Rasulullah mengatakan, itulah batu yang dilontarkan 70 tahun yang lalu. Ya, 70 tahun yang lalu baru sampai pada hari ini. Ya, na'udzubillah min zalik. Menunjukkan bahawa kedudukan neraka itu ke bawah, dan dia berbentuk seperti kawah. Yang ni macam mana ya kita nak katakan, disebabkan neraka itu berbentuk, ya, seperti satu benda yang macam kawah lah. Maksudnya ada dinding kiri kanan. Tetapi syurga Allah tidak kata begitu. Syurga dikatakan terbentang, neraka tertutup, ya, sehingga menjadi tempat yang begitu sempit. Baik, jadi itu dia kedudukan syurga dan kedudukan neraka, dan kita minta Allah lindungkan kita daripada dimasukkan ke dalam neraka dan diberikan kita dimasukkan ke dalam syurga yang tertinggi sekali, yakni Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan berikan kekuatan untuk terus beramal dan menjadikan kita hamba-hambanya yang terpilih untuk mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma